Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanatul Nur Afini binti Muhammad Nur selaku moderator untuk perbincangan mengenai topik kita pada malam ini berdasarkan tajuk yang diberi iaitu mengenai penyelewengan akidah umat Islam. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel terlebih dahulu. Ahli panel yang pertama tidak lain tidak bukan seorang yang tampan, segak lagikan bergaya iaitu Syed Zakhril Amza dari Universiti Al-Azhar. Seterusnya, panel kita pada malam ini yang kedua yang cantik lagikan ayu iaitu Dr. Aimi Atirah dan tidak lupa juga ahli panel terakhir kita iaitu Ustazah Siti Syafiqah yang cantik molek lagikan baik orangnya. Saya selaku moderator untuk perbincangan ini ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu bersama-sama kita pada malam ini. Seperti yang kita ketahui, pendidikan akidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akidah menyebabkan amalannya tidak mendapat pengiktirafan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah menjurus kepada pembinaan akidah. Perbincangan ini akan membincangkan tentang jenis-jenis penyelewengan akidah, punca-punca dan langkah-langkah pencegahan dalam menangani masalah ini. Tajuk penyelewengan akidah memerlukan kefahaman kepada akidah Islam yang sebenar dan unsur utama di dalam akidah Islam iaitu iman yang sahih. Sebagai permulaan perkongsian untuk malam ini, kita semestinya ingin mengetahui sedikit sebanyak tentang jenis-jenis penyelewengan akidah. Jadi, saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang pertama yang segak bergaya iaitu Syed Zakhril Amza untuk mengupas sedikit sebanyak tentang apakah itu jenis-jenis penyelewengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Sanatul Nur Afini yang cantik lagi kayu. Terima kasih kerana menjemput saya di dalam forum penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam ini. Saya ingin berkongsi kepada anda semua. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Dan antara nikmat yang terbesar itu ialah nikmat Islam. Islam adalah agama yang sangat mulia, lengkap dan sempurna. Agama Islam menyelamatkan kita daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, daripada kebatilan kepada kebenaran, daripada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dunya indallahil Islam. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kerana agama rasmi kita ialah agama Islam, iaitu agama yang rasmi yang diisytiharkan oleh negara Islam, negara Malaysia, iaitu negara kita sendiri. Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i, maka adalah menjadi kerugian besar kepada sesiapa yang memilih agama lain selain daripada agama Islam sebagai muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin saya berkongsikan jenis-jenis penyelewengan akidah. Antaranya ialah kepercayaan kepada rukun iman dan asas akidah as-wajah.
Contohnya mempercayai ada kitab lain yang menyayangi atau memansuhkan Al-Quran. Jemaah Al-Ahbash dalam bab Al-Qadar berfahaman Jabariyah mendakwa Allah yang menolong seorang kafir atas kekufurannya, sedangkan keimanan yang sahih menuntut kita beriman bahawa seseorang yang kafir itu menjadi kafir kerana tindakan mereka mengingkari perintah Allah, bukan atas kehendak Allah, kerana setiap manusia itu telah dikurniakan akal agar mereka berfikir. Selain itu mempertikaikan kebenaran Al-Quran dan hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, contohnya golongan Syiah yang mempertikaikan Al-Quran yang ada sekarang sudah tidak asli, sedangkan Allah telah berjanji bahawa Al-Quran itu akan dipelihara sehingga kiamat tiba. Mereka mengubah ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran supaya selari dengan dakwaan mereka tentang kehebatan iman mereka yang 12 itu melampaui kehebatan para sahabat Rasulullah SAW. Dan juga golongan anti hadis yang mempertikaikan hadis itu banyak yang bercanggah dengan Al-Quran, disebabkan mereka juga menghuraikan dengan akal mereka yang sendiri dan mengikut hawa nafsu saja. Sekian daripada saya. Jadi, itulah salah satu jenis yang menyebabkan terjadinya penyelewengan akidah yang dipertuturkan oleh Syed Zakhril Amzah sebentar tadi. Seterusnya, apa pula kata-kata daripada ahli panel kedua yang cantik lagikan air kita, iaitu Dr. Aimi Athirah, untuk mengemukakan pandangan Dr. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat. Terima kasih kepada panel yang cantik dan bergaya kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan lagi tentang jenis-jenis penyelewengan akidah. Jadi muslimin dan muslimat, terdapat berbagai jenis penyelewengan akidah. Antaranya ialah kepercayaan kepada penyatuan beberapa agama terbesar di dunia sebagai agama yang sepatutnya menjadi anutan kepada umat manusia. Contohnya, pengaruh ajaran Ayah Ping. Jelas menyatakan bahawa dia adalah pemimpin agama baru yang menyatukan seluruh umat manusia. Padahal perkara ini sebenarnya tidak benar, kan? Dan yang seterusnya ialah pendewaan diri. Pemimpin atau kumpulan ajaran tersebut secara bertentangan dengan akidah. Contohnya Jemaah Al-Aqrab yang mengagungkan pemimpin mereka Ash'ari secara taksub dan juga berlebih-lebihan. Jadi apa lagi jenis-jenis penyelewengan yang boleh mendorong kepada kerosakan akidah? Yang seterusnya ialah mengadakan bid'ah atau pendapat baru yang bertentangan dengan akidah dan syariah yang berasaskan dalil qat'i. Jadi muslimin dan muslimat, contoh daripada penyelewengan ini ialah ajaran Guru Yahya di Batu Pahat pada awal 80-an yang mengamalkan zikir-zikir Islam. Dan yang terakhir ialah mentafsir dan menghuraikan Al-Quran dan hadis mengikut sesuka hati sendirilah. Contohnya penerbitan tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu yang dinamakan sebagai bacaan. Perkara ini wujud pada sekitar tahun 90-an oleh Othman. Beliau juga mentafsirkan Al-Quran bahawa Al-Quran itu menurut kefahaman beliau sendiri dengan mengerjakan solat 3 waktu saja dalam sehari. Contoh lain ialah ajaran pemuda Kahfi yang memberi pemahaman menyeleweng dalam melaksanakan ibadah. Jadi itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Baiklah, itulah sedikit sebanyak mengenai jenis-jenis yang disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita sebentar tadi. Sekarang ini, marilah kita pula beralih kepada punca-punca yang menyebabkan penyelewengan ini berlaku. Dengan ini, saya mempersilakan Ustazah Siti Syafiqah untuk mengemukakan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lebih dahulu, terima kasih kepada Cik Moderator kita yang lagi cantik, lagi manis. Okay. Kembali kepada soalan moderator, apa punca yang menyebabkan penyelewengan akidah ini berlaku? Akidah adalah asas tegaknya bangunan agama. Para da'i yang menyeru kebaikan telah menempuh jalan sebagaimana jalannya para nabi dan rasul pada zaman ke zaman. Dalam masyarakat kita sekarang, masih banyak penyimpangan akidah yang benar, kerana sebuah masyarakat yang tidak dibangunkan di atas fondasi akidah yang benar akan mudah terkena dengan berbagai pemikiran naturalism, liberalism dan idealisme yang lain. Di antara sebab-sebab penyelewengan akidah dalam masyarakat yang boleh saya kongsikan ialah kerana jahilnya terhadap prinsip-prinsip asas akidah yang benar. Hal ini terjadi kerana sikap tidak mahu mempelajari atau kerana begitu sedikit perhatian yang dicurahkan untuk ilmu agama. Ini mengakibatkan datangnya generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengannya, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil pun dianggap benar. Kedua, selain itu, taksub ataupun fanatik kepada ajaran nenek moyang. Hal ini berlaku dengan tetap mempertahankan tradisi nenek moyang meskipun hal ini termasuk kebatilan dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun hal ini termasuk kebenaran. Akhir sekali yang saya ingin kongsikan adalah mungkin disebabkan taklid membuta tulik mengikut landasan tanpa dalil. Hal ini terjadi dengan mengambil pendapat-pendapat orang yang berpermasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenaran. Inilah realiti yang menimpa banyak kelompok-kelompok serpihan seperti kaum Jamiah, Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Siti Syafika atas punca itu tadi. Seterusnya, kita beralih kepada Dr. Aimi Atirah untuk menambahkan sedikit sebanyak tentang punca kedua penyelewengan akidah ini terjadi. Terima kasih sekali lagi kepada panel kita. Berdasarkan pengetahuan saya, punca lain yang mendorong kepada penyelewengan akidah ialah antaranya ialah khurafat. Jadi apakah maksud khurafat? Khurafat bermaksud semua cerita sama ada rekaan ataupun hayalan, iaitu ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Jadi khurafat juga diiktiraf sebagai cerita yang mempersonakan dan dicampur adukkan dengan perkataan dusta. Seperti kata Syekh Idris Al-Marbawi, khurafat merupakan cerita yang karut-marut saja. Jadi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun lebih dikenali dengan JAKIM pula menyimpulkan khurafat ialah cerita sama ada rekaan ataupun hayalan, ajaran pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan ataupun kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam. Berdasarkan takrif yang disebutkan, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. Antara faktor yang mendorong berlakunya khurafat ialah pertama, mudah mempercayai benda-benda tahyul. Dan yang kedua ialah kecerdikan ilmu agama. Dan yang terakhir ialah terpengaruh dengan kelebihan seseorang ataupun sesuatu benda. Jadi apakah ciri-ciri amalan khurafat dan kepercayaan khurafat? Antaranya ialah tidak bersumberkan nas syarak sama ada daripada Al-Quran maupun hadis. Cerita rekaan, dongeng, hayalan atau kepercayaan karus didasarkan kepada kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus bertujuan memudaratkan dan menyeleweng daripada akidah Islam dan menggunakan objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya untuk tujuan tertentu dan unsur negatif pada akidah dan syariat Islam. Jadi dalam hal ini, Islam sebagai agama menitikberatkan aspek akidah dan syariah untuk menjelaskan bahawa segala amalan, adat kepercayaan, perkataan dan perbuatan tidak berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas dilarang sama sekali. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud
Sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara dalam agama kami yang tidak termasuk dalam ajaran Islam yang suci, maka apa yang diamalkan itu tertolak. Atau dengan lebih senang, ia bermaksud tidak diterima amalan berkenaan oleh Allah dan tidak diberikan pahala. Islam juga melarang keras sebarang amalan khurafat sama ada melalui perkataan, perbuatan, adat maupun kepercayaan yang tidak selari dengan konsep agama Islam ataupun akidah Islam. Amalan khurafat boleh membawa kepada syirik yang sudah tentu menjejaskan akidah seseorang muslim selain hanya mengakibatkan dosa yang tidak terampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, setiap muslim wajib mendalami ilmu akidah untuk memelihara kesucian akidah, kepercayaan, perkataan dan perbuatan daripada amalan khurafat yang menyesatkan. Ilmu akidah Islam adalah perisai utama yang boleh menyelamatkan seseorang muslim daripada lembah kesesatan dan seterusnya memimpinnya ke arah keredaan ilahi dan kesejahteraan hidup dunia akhirat. InsyaAllah. Akidah Islam adalah antara cabang ilmu Islam yang penting dalam kehidupan setiap umat kerana ia berkaitan keimanan dan kepercayaan kepada Allah. Malah ilmu akidah, ilmu fardu ain yang wajib dituntut dan dipelajari. Biarpun konsep akidah Islam mudah difahami dan dihayati, masih ramai umat Islam terpengaruh dengan kepercayaan khurafat yang karut-marut yang diwarisi turun-temurun daripada nenek moyang terdahulu. Itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Salah satu punca yang sangat baik sekali. Para panel sekalian, mungkin kita tertanya-tanya dan tidak sabar untuk mendengar pandangan daripada Syekh Zakril Amza mengenai punca tentang penyelewengan akidah ini. Dengan itu, saya teruskan punca ini dengan mempersilakan Syekh Zakril Amza untuk membahas tentangnya. Okey, terima kasih panel yang cantik lagi kan bergaya. Okey, panel saya nak tanya. Okey, setuju ke panel kalau saya cakap punca-punca penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam ni disebabkan oleh kurang didikan agama daripada ibu bapa? Adakah panel dan moderator setuju? Saya setuju dengan Okay. Seperti yang kita tahu, okay, pada masyarakat sekarang atau dunia sekarang, kurangnya didikan agama daripada ibu bapa terhadap anak-anak itu menjadi salah satu faktor terhadap penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam sekarang. Okay. Ibu bapa kini tidak memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Walaupun mereka menyedari bahawa didikan agama yang sempurna dapat dijadikan pedoman hidup bagi sekeluarga. Mereka ini atau lebih dikenali sebagai ibu bapa lebih mementingkan soal ekonomi dan kebendaan daripada mendidik anak-anak mengenai ilmu agama. Pendek kata, keluarga pada zaman sekarang lebih gemar untuk mencari duit berbanding mencari pahala dan lebih berfokus kepada dunia yang sementara ini. Hal ini menyebabkan pengetahuan agama anak-anak agak cetek dan masih tidak dapat membezakan mengenai perkara yang baik dan perkara yang buruk. Mereka juga tidak tahu membezakan yang halal maupun haram sesuatu perkara dan akhirnya mereka menyebabkan mudah terjerumus dengan anasi-anasi yang tidak berfaedah sekaligus terlibat dengan gejala sosial dan bergelumang dengan dosa. Anak-anak yang kurang didikan agama juga lebih gemar menghabiskan masa mereka di pusat cyber ataupun di pusat permainan video selepas pulang dari sekolah yang membawa kepada penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Kerana berlakunya pada zaman sekarang ini jajahan budaya dari pelbagai sudut, daripada internet, daripada permainan video dan daripada lagu. Sepatutnya kesempatan yang ada sebaiknya digunakan untuk menunaikan solat dan melakukan aktiviti yang lebih bermanfaat seperti membaca buku, menyiapkan kerja sekolah, bersukan atau mengaji. Jadi di sini ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam mendidik agama kepada anak-anak atau generasi muda. Salah satu punca yang sangat-sangat
Baik sekali. Seterusnya, jika ada punca, maka sudah semestinya ada langkah pencegahan. Oleh itu, mungkin kita juga tertanya-tanya tentang bagaimana cara untuk membasminya. Dengan itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput tidak lain tidak bukan Ustazah Siti Syafiqah untuk membasmi cadangan yang berkaitan dengannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Moderator. Okey, pertama sekali langkah-langkah bagaimana untuk mencegah penyelewengan akidah ini adalah kita mestilah kembali kepada Allah. Kerana ada firman yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, syaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faridduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Ayat Quran itu bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantahan, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan demikian adalah lebih baik bagimu dan lebih elok pula kesudahannya. Okay, daripada situ kita nampak yang apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan mempunyai akidah yang benar sebagaimana yang diikuti oleh para Nabi, Rasul dan ulama terdahulu. Selain itu, akidah ahli sunnah saja yang benar dan selamat. So, langkahnya pihak pemerintah perlu mengadakan peruntukan undang-undang yang berat serta tegas untuk membendung penyelewengan akidah. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih Ustazah. Sedap suaranya apabila mengalunkan ayat Al-Quran sebentar tadi. Apa pula pandangan Syekh Zakril Amzar mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah situasi ini? Okay, terima kasih moderator. Okay, ingin saya berkongsi pendapat saya. Cara untuk kita menangani isu penyelewengan akidah dalam kalangan umat Islam. Yang pertama, kita mesti menggalakkan program penghayatan agama. Program-program yang berasaskan keagamaan perlu diadakan secara berterusan. Tidak kira di bandar maupun di kampung, perlu dilakukan secara berterusan dan masyarakat. Ini akan menyedarkan masyarakat tentang betapa pentingnya menghayati agama serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, salah satu program yang berasaskan keagamaan ialah Forum Perdana. Dengan ini, masyarakat akan lebih mengenal agama Islam dengan lebih mendalam. Selain itu, mendidik anak-anak tentang agama dari kecil. Seperti kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak-anak seharusnya dididik dari kecil mengenal tentang agama Islam. Hal ini kerana anak-anak kecil mudah untuk mengikut perintah orang yang lebih dewasa. Peranan ibu bapa sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka tentang agama masing-masing. Apabila anak-anak meningkat remaja, agak sukar bagi ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka tentang agama kerana remaja sangat dikenali dengan sikap yang degil dan suka membantah. Sekiranya ibu bapa berjaya mendidik anak-anak mereka tentang ilmu agama mula dari kecil, maka mereka akan membesar menjadi insan yang berakhlak mulia apabila meningkat dewasa. Sebagai contoh dalam Islam,
Anak-anak perlu dididik supaya mengenal Allah melalui Al-Quran. Anak-anak perlu dibiasakan dengan menunaikan solat 5 waktu supaya kelak mereka tidak lupa akan Allah di dalam setiap perkara yang mereka bakal lakukan. Ibu bapa juga perlu menasihati anak-anak mengenai perkara yang halal dan haram. Hal ini kerana apabila anak-anak ini meningkat dewasa, mereka sentiasa ingat pesanan ibu bapa dan menghindari diri daripada perbuatan yang dilarang oleh agama mereka. Maka kurangkanlah isu-isu masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya dalam generasi muda. Dan yang terakhir, menerapkan ajaran agama dalam kurikulum pelajar. Salah satu cara yang berkesan untuk membangkitkan perasaan minat untuk mempelajari agama adalah melalui pembelajaran di sekolah ataupun di institusi pengajian tinggi. Hal ini kerana para pelajar berasa selesa mempelajari sesuatu ketika berada di sekolah maupun institusi pengajian tinggi. Mereka mempunyai ramai guru atau pensyarah yang bakal mengajar mereka akan agama masing-masing. Hal ini mendekatkan diri pelajar dengan ajaran agama mereka sekaligus melatih mereka untuk mengamalkan ajaran agama mereka di tempat awam, khususnya agama Islam. Dengan cara ini juga mereka boleh memahami sedikit sebanyak tentang agama-agama Islam dengan lebih dalam. Itu saja daripada saya, moderator. Terima kasih Syekh. Langkah perkongsian yang sungguh mengagumkan. Syekh Zakril Amza sudah. Ustazah Siti Syafiqah sudah. Dr. Aimi Atirah je yang belum. Jadi, apa pula pandangan daripada doktor yang berkaitan dengan langkah yang ingin doktor kongsikan? Terima kasih kepada panel kita kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengemukakan lagi, membincangkan lagi tentang langkah-langkah untuk mencegah penyelewengan akidah. Langkah yang terakhirlah, langkah yang seterusnya ialah umat Islam perlulah mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhah-syubhah mereka. Perkara ini bertujuan berusaha untuk mematahkan dan menyangkal ideologi dan ajaran sesat dengan kebenaran agama Islam yang selaras dengan pemikiran yang logikal, sekaligus pendorong sekalian ummah supaya menolak kekal serta berusaha memantapkan keyakinan dengan kebenaran Islam dan juga berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagai contoh, pada sekitar tahun 1997, pihak JAKIM Terengganu telah membuat kajian terhadap ajaran sesat Ayah Ping yang pernah heboh sesuatu ketika dahulu di negara kita. Hasilnya, JAKIM telah mengisytiharkan ajaran kerajaan langit bawaan Ayah Ping adalah bertentangan dengan agama Islam dan para pengikut ajaran tersebut semuanya telah ditangkap. Ini membuktikan bahawa tindakan penyelidikan ajaran dan ideologi asing yang muncul dalam kalangan sesebuah masyarakat adalah amat berguna untuk mencari kebatilannya dan menyebarkan beberapa informasinya kepada para umat Islam supaya berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan itu dalam kehidupan seharian. Jadi, muslimin dan muslimat, kesan daripada perkara ini ialah pemikiran dan keyakinan ummah kepada kebenaran Islam dapat terpelihara serta ketidakstabilan negara dan kemusnahan akhlak dapat dibendung. Itu saja perkongsian saya tentang langkah-langkah untuk mencegah penyelewengan akidah. Terima kasih. Terima kasih doktor. Oleh itu, berdasarkan apa yang telah dibincangkan daripada mula hinggalah akhir, daripada jenis hinggalah langkah pencegahan, maka dengan ini ketahuilah tiada jalan lain yang patut kita ikuti untuk menjaga iman dan akidah kita selain daripada berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Sunnah serta akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Rujuklah kepada pihak yang berkenaan dan yang lebih arif jika timbul sebarang keraguan terhadap masalah agama. Semoga dengan demikian ini, kita akan sentiasa berada di jalan yang benar dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maka dengan itu, berakhirlah sesi kita pada malam ini. Saya sebagai moderator ingin memohon 1000 keampunan jika ada salah silap.
semasa menguruskan perbincangan pada malam ini.